Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, matematik tingkatan 3, kita masih lagi belajar bab 1 indeks. Okey, untuk standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.5. Okey, menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan. Okey, indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, so indeks yang ada nilai pecahan sebenarnya ada kaitan dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, so tajuk hari ini bermula muka surat 17. So, kamu ingat balik tak punca kuasa dan kuasa? Okey, tajuk ni kita belajar masa di tingkatan 1. Okey, iaitu tajuk berkaitan dengan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, contoh, kita dah belajar contoh 9. 9 tu bersamaan dengan 3 kuasa 2. Kita juga boleh tulis sebagai 3 kuasa 2 sama juga dengan 9. Maksud dia apa? 3 kuasa 2 tu maksudnya 3 darab dengan 3. So, yang ni kita dah belajar masa tingkatan 1. Okey, kalau kuasa 3 pula contoh 2 kuasa 3. Apa maksud 2 kuasa 3? 2 darab 2 darab 2 lah. So, jawapannya adalah 8. Okey. So, kalau punca, maksudnya punca ada simbol. So, kalau yang ini, kita akan cari punca kuasa 2 bagi 9 lah. Kan? Simbol punca kuasa 2 macam ni. So, simbol punca kuasa 2 bagi 9 ialah 3 lah. Maksudnya, nak dapat 9, 3 darab dengan 3. Okey, begitu juga dengan yang ini. Kita nak cari punca kuasa 3 bagi... Okey, simbol punca kuasa 3 dia sama macam punca kuasa 2, cuma ada 3 di luar. So, punca kuasa 3 bagi 8 bersamaan dengan 2. So, yang ni kita dah belajar masa tingkatan 1. So, apa yang kamu akan belajar hari ini ada kaitan lah dengan apa yang kita dah belajar masa tingkatan 1 yang lalu lah. So, sebab tu saya kata apa saja yang kita dah belajar dia ada kaitan untuk tingkatan daripada tingkatan 1 sambung ada tingkatan 2 ada kaitan dan juga sekarang kita dah tingkatan 3 pun sama dia ada kaitan tajuk-tajuk yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, so untuk hari ni hukum indeks yang berkaitan dengan indeks pecahan. So, jika kamu nampak ada X punca kuasa 2. Okey, untuk indeks kita kena tulis lah. Atau kalau kita tak tulis, kita faham lah ini punca kuasa 2. So, apabila X punca kuasa 2X sebenarnya bersamaan dengan X indeks 1/2. Maksudnya indeks dia dalam pecahan. Okey, so kalau kamu nampak simbol punca kuasa 3, so bermakna asas tu indeks dia adalah 1/3. Ini yang dikatakan indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Nampak di sini. So, ini punca kuasa. Dia ada kaitan dengan indeks pecahan. So, secara generalisasi, so jika asas adalah A, indeks dia adalah N. Tak kira lah N tu berapa nah. A tu pun boleh jadi sebarang nombor. So, kamu akan tulis sebagai indeks pecahan lah. A indeks 1/N. Okey, 1 di atas N tu ikutlah kuasa ni. Punca kuasa dekat sini. N ni berapa? Okey, dan A tu mestilah tidak sama dengan sifar. So, yang ni semua sama untuk semua hukum. So, buletin. Okey, so dekat sini 1/A merupakan salingan. Apa maksud salingan? 1/A tu bermakna salingan kepada A. A tu sebenarnya adalah bersamaan dengan A ni integer. Kalau kita nak jadikan pecahan dia sebenarnya adalah A per 1. Betul tak? So, salingan dia, maksudnya songsangan dia akan jadi 1/A. Itu maksud ayat ni. So, apa sahaja yang per 1, salingan dia ialah 1/. Contoh A ni 4/1. Contoh A tadi ni 4/1 kan? 4/1. So, salingan dia akan jadi 1/4. Itu maksud dia. Itu maksud ayat buletin ni. So, kamu kena faham benda-benda yang dalam matematik ni kena faham. Salingan, songsangan. Okey, kalau nombor ini sebenarnya salingan dia apa. So, semua tu kena ada dalam fikiran kamu lah. Itu adalah pengetahuan asas matematik. So, kena ada dah dalam pengetahuan kamu. Okey, kita teruskan dengan contoh berkaitan dengan hukum indeks untuk hari ini. Okey, contoh yang pertama, tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk A 1/N. Okey, so bermakna kita nak tukar semua sebutan menjadi indeks pecahan. Okey, so kita lihat contoh 1A.
Okey, contoh 1A. Okey, punca kuasa 2 bagi 36. So, kita nak tukar jadi indeks pecahan bermakna kita tulis asas dia 36, indeks dia 1/2. Ha? Tukar bentuk saja. Okey, nombor B. Nombor B adalah punca kuasa 3 bagi negatif 27. Okay, so asas dia negatif, kena letak dalam kurungan lah. Negatif 27. Okay, indeks dia akan tukar jadi pecahan 1/3. Okay, so seterusnya kita pergi ke soalan C. Contoh C. Okay, indeks asas dia 4. Okay, M. Punca kuasa 25. Okay, punca kuasa 25 bagi M. So, kita akan tulis sebagai M indeks 1/5. Okay, so ini adalah nombor D. Okay, punca kuasa 7 bagi N. So, kita akan tulis sebagai N indeks 1/7. So, ini adalah contoh 1. Tukar bentuk sahaja daripada punca kuasa menjadi indeks pecahan. Okey, contoh yang kedua pula. Okey, salingan daripada soalan tadilah. Daripada soalan contoh 1 tadi. Okey, tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk yang ada punca kuasa. Okey. A punca kuasa N. Okey, so N tu boleh jadi apa-apa punca kuasa lah. Okay, kita lihat contoh 2A. Okey, contoh 2A. Asas 125. Okey. Indeks 1/5. So, macam mana kita nak tukar? Okey, so kita akan tulis sebagai punca kuasa 5 125. Okey. Okay, selesai soalan A. Kita pergi pula soalan B. Okay, soalan B. Asas 256. Indeks 1/8. So, kita tukar jadi punca kuasa 8 bagi 2, 5, 6. Okay, nombor C. Nombor C, asas negatif 1000. Okey. Indeks 1/3. Jadi kita tukar, dia akan jadi punca kuasa 3 bagi negatif 1000. Okey. Dan yang nombor D. Okey, nombor D ialah N indeks 1/12. So, tukar kepada punca kuasa 12 bagi N. Okey. So, ini untuk nombor 2. Tukar ke dalam bentuk punca kuasa. Okey, kita sampai ke contoh nombor 3. Okey, untuk contoh nombor 3 ada jalan kira untuk penyelesaian lah. Nah, okay, hitung nilai setiap sebutan berikut. So, dia akan ada jalan pengiraan. Okey, so kita lihat yang pertama. Punca kuasa 5 bagi negatif 32. So, langkah yang pertama, bila dapat soalan, tukar dulu ke dalam bentuk indeks. Indeks pecahan. Okey, negatif 32 indeks 1/5. Okey, di sini selepas kita tukar dalam bentuk indeks pecahan, so kamu lihat asas ni. Okey, so asas ni kamu tukar ke dalam bentuk nombor yang lebih kecil. Okey. Okey, nombor yang lebih kecil, tips dia kamu lihat ni. Penyebut untuk indeks ni. Okey, 5. So, bermakna kita boleh jadikan negatif 32 ni, apakah nombor, kita kena cari nombor. Okey, apakah nombor kuasa 5? Akan dapat negatif 32. Macam tu maksud saya.
Sebab nanti kita nak apa? Nak kecilkan, nak pemudahkan dengan indeks 1/5. So yang ni kamu kena cuba-cubalah. Kamu boleh guna kalkulator saintifik untuk cari jawapan. Ataupun kalau kamu dah dapat jawapan, memang dah ada dalam fikiran kamu yang mana yang dah hafal tu, okey lah. Kalau tak, kamu kena carilah, kena try lah nombor apa yang darab sebanyak di darab apa akan dapat 32. Itu maksud saya. So, kalau kamu try di kalkulator ataupun di kertas conteng, kamu akan dapat asas ni akan jadi negatif 2. Negatif 2. So, kamu cuba tekan kalkulator negatif 2, darab negatif 2, darab negatif 2, darab negatif 2, darab negatif 2 akan dapat negatif 32. So, kita akan tukar bentuk dia akan jadi negatif 2, indeks 5. So, indeks 5 kan, negatif 2 ni, indeks 5 akan dapat negatif 32 ni. So, di luar dia, kita akan darab dengan indeks 1/5 tadi. Nah. Okey, itu cara step yang seterusnya, itu cara kamu menulis. So, kamu dah tukar asas dia jadi negatif 2. Negatif 2 kuasa 5. Ni, negatif 2 kuasa 5 akan dapat negatif 32. Okey. So, indeks yang ada kuasa, kita darab lah. Indeks ni kuasa darab dengan indeks 1/5. So, bila darab, macam biasa kita boleh potong. 5 dengan 5 dipotong, habislah. Okey. Itu tujuan dia kita tukar asas. So, dia akan jadi negatif 2. Potong-potong indeks 1 kan. Betul tak? Okey, habis semua. So, jawapan last kamu negatif 2. Sebab indeks 1 kita kena tulis sebagai negatif 2 sahaja. Okey, ni yang pertama, nombor A. Nombor B. Okey, nombor B. Punca kuasa 6 bagi 7, 2, 9. So, langkah yang pertama, tulis dalam bentuk indeks pecahan dulu. 729, indeks 1/6. Okey, so sama macam tadi. Kamu lihat ni penyebut dia 6. So, bermakna apa? Nak cari asas dia, kena tukar kuasa 6. So, kamu gunalah kalkulator, try lah nombor apa. Okey. So, kalau kamu cuba, kamu cari di kalkulator, kamu try nombor 2 tadi. Nombor 2 kuasa 6. Jadi ni 2 kuasa 5 dapat 32 kan. Dah tahu dah ada sedikit tips kat sini. 2 kuasa 5, 32. Darab lagi sekali, 32. Okey, darab dengan 2. Berapa dapat? Okey, so tak dapat. Bermakna nombor lain lah. Bukan nombor 2 lah. Try nombor 3 pula. Ni kuasa 6 banyak dah. Jangan dok try nombor 8 kuasa 6. Dan kamu jangan try nombor yang besar-besar sebab ini kuasa 6. Faham tak maksud saya? Kuasa 6. Okey, bukan darab dengan 6. Okey, kena darab berulang-ulang kali. So, kamu try and error. So, jawapan dia akan dapat, asal dia kita akan tukar jadi 3. 3 kuasa 6. Dapatlah balik ni 729. 3 kuasa 6 ni bersamaan dengan 729 ni. Okey. 3 kuasa 6 ni bersamaan dengan 729. So, indeks kat luar ni, kita buat dalam kurungan. Dia mesti akan dapat macam ni punya. Dia mesti akan dapat. Dia mesti akan dapat yang kita boleh potong. Itu soalan. Soalan ni memang macam tu. So, kita potonglah sini. 1. Ni pun 1. So, dia akan jadi, mesti kena tulis dululah 3 indeks 1. Sebab hasil daripada sini kena tulis dulu, baru jawapan akhir kamu 3. Kamu kena tulis ni dulu. 3 indeks 1 ni pun sama yang ada indeks 1. Tak boleh terus jawapan. Walaupun kamu dah tahu indeks 1 jawapan dia adalah nombor itu saja. Memang kamu dah tahu, tapi kena tulis. Ada markah untuk dekat situ. So, nombor C. Nombor C 512. Okay, indeks dia 1/3. Pun sama, carilah asas dia apa. Okay. Ni pemandu dia kat sini. Ni dia dah tulis dalam bentuk indeks pecahan dah. So, tak payah tukar lah. Okay, yang ni dia masih dalam kuasa kan. So, yang ni memang terus boleh tukar asas. So, asas dia bila kita tukar akan dapat 8. 8 kuasa 3 bersamaan dengan 512.
So, di luar dia 1/3. So, potong 3 dengan 3. So, akan dapat 8 indeks 1. So, jawapan kamu akan dapat 8 akhir. Okey. So, nampak dah? Semua step mesti akan dapat indeks 1. Jawapan kamu kena hanya asas saja. Okey, dan soalan nombor D. Asas dia negatif 243. Okey, indeks dia 1/5. Okey, so kamu tukar asas. Kamu akan dapat ni, tengok sini 5. So, apa kuasa 5? So, kamu akan dapat negatif 3 kuasa 5. Okey, negatif 3 kuasa 5. Di luar ada indeks 1/5 darab. Okey. So, potong dekat sini. So, jawapan kamu akan dapat negatif 3 kuasa 1. So, jawapan akhir negatif 3. So, dekat sini tips dia untuk tukar asas tu, kamu kena mahir lah, kena cekak. Nah. So, kamu boleh guna kalkulator saintifik. Okey, untuk cari jawapan. Tak ada masalah. Tapi step kena lengkap macam ni. Tak boleh terus jawapan. Step kena ada. Ada 4 step, kena ada 4 step walaupun kamu guna kalkulator. Dan di sini juga menguji kemahiran kamu menukar asas lah. Nah, kalau kamu dah memang dalam kepala otak kamu dah ada dah nombor tu, tak payah tekan kalkulator, terus dapat jawapan. So, nombor dia ulang nombor-nombor ni saja. Dia tak akan bagi nombor-nombor yang yang pelik-pelik lah. Sebab tu saya kata kamu boleh hafal dah sebenarnya. Okey, so selesai untuk contoh 3. Okey, kita sampai di sini saja. Okey, saya sentuh satu hukum saja untuk hari ini. Okey, untuk latihan hari ini, kamu siapkan latihan pengukuhan. Okey, lengkapkan raja di bawah, soalan nombor 1. Okey, yang seterusnya soalan nombor 2, bulatkan benar atau palsu. Okey, soalan yang berikutnya, soalan nombor 3. Okey, bulatkan jawapan yang betul pada dadu di bawah. Okey, ini soalan nombor 3. Soalan nombor 4, tandakan tik pada jawapan yang betul. So, ikut arahan tik untuk jawapan yang betul. Yang tak betul, biarkan kosong. Okey, faham tak arahan ni? Tandakan tik pada jawapan yang betul. Ada tak arahan suruh pangkah untuk jawapan yang salah? Tak ada. So, ikut arahan tik sahaja. Okey? Okey, so kita sampai ke soalan yang berbentuk pengiraan. Okey, soalan nombor 5. Permudahkan. Okey, so kamu nampak di sini. Ingat balik. Yang mana nombor, kita boleh potong lah nombor dengan nombor. Untuk yang algebra, tengok asas yang sama, kita boleh permudahkan. Kamu lihat operasi apa yang terlibat. Kalau darab, kita boleh tambah. Sekiranya bahagi ni, ada operasi bahagi ni, kita boleh tolak. So, ingat balik. Okey, perhati betul-betul. Jangan tertinggal walaupun 1. Jika tak ada indeks, bermakna indeks tu adalah 1. Kamu kena letak 1. Okey, kalau kamu tak letak, kamu tak tolak atau kamu tak tambah. Contoh macam ni. AC ni. AC indeks negatif 2. So, ada indeks negatif 2 kat sini. So, A ni indeks dia 1 lah. Sama juga dengan bawah ni. C ni adalah indeks dia 1. Kena letak. Kalau kamu tak letak, kamu boleh letak di soalan siap-siap. Okey, so untuk soalan ni, step dia panjang. So, tinggal ruang yang banyak lah. Tinggal ruang yang banyak. Biar lebih tak apa ruang yang kamu tinggal. Okey, so ada satu lagi soalan. Permudahkan. Okey, yang ni yang kamu dah belajar lama dah ni, operasi bahagi. Okey, saja saya bubuh juga nah. Okey, bermakna soalan lepas ni saya akan campur gabungkanlah soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kamu belajar dan soalan yang hukum-hukum yang lain yang kamu dah belajar. Okey, sebab dalam indeks ni banyak hukum kan. So, kamu kena bersedialah dengan soalan. Ada hukum yang kamu dah belajar pun saya akan bubuh juga soalan. Okey, kita sampai ke soalan berikutnya, soalan nombor 7. Okey, so saya potong 12 ni. So, ini adalah soalan nombor 7. Okey, lengkapkan jadual. Okey, yang ni tadilah yang kita tukar bentuk tu. Bentuk indeks, bentuk punca. Okey, bentuk punca kuasa. Okey, yang seterusnya nombor 8, isikan petak dengan nombor yang betul. Okey, so kamu kena fahamlah cara menulis tu.
So, cara menulis tu macam mana? Dalam indeks, kita kena tahu cara menulis. Cara menulis tu amat penting untuk bantu kamu menyelesaikan soalan. Sebab tu banyak soalan yang macam ni lah cara menulis ni. Kena faham betul-betul. Okey, so ini adalah soalan terakhir untuk hari ini. Soalan nombor 9. Raja menunjukkan indeks dalam segi 4 tepat. Okey. So, ini soalan nombor 9. So, berdasarkan contoh, isikan jawapan dalam petak berikut. Apa yang bersamaan dengan indeks A, indeks 12? Okey, dia ada bagi satu dah jawapan. Kamu kena cari lagi 3 daripada dalam kotak. Okey, so sampai di sini saja untuk hari ini. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.